Saya mau Ketua Jabatan Bekalan Air Jurutera Saudara Petrus akan menemui saya, kalau saya tidak silap hari ini, untuk memberikan taklimat terakhir dan status terkini tentang bekalan air di daerah Kota Belud. Saya kira dari segi prasarana tidak ada masalah. Saya pun tidak tahu kenapa masalah ini masih berlaku. Tetapi kerana dari segi loji airnya, kita sudah ada 4 loji air yang baru. So tidak ada sebab Jabatan Bekalan Air masih lagi mengatakan bekalan air tidak mencukupi. Kita juga sudah wujudkan rangkaian pipe di seluruh Kota Belud. Semua kita tahu Tukitobi, bakal pipe tu habis penimbunan masalah sini, rangkaian kita nampak. Maka masalah rangkaian pipe ini tidak boleh dijadikan alasan oleh Jabatan Bekalan Air untuk tidak mengatasi bekalan air di Kota Belud ini. Saya banyak bersabar, dan setiap kali Jabatan Bekalan Air Kota Belud memberikan saya maklumat, saya salurkan kepada rakyat kerana mereka berhak untuk menerima maklumat ini. Kalau Jabatan Bekalan Air bilang hari Disember bulan 12 2012, maka saya bagi tahu rakyat bulan 12 tahun 2012. Kalau dia bilang bulan Mac, bulan Jun, maka saya katakan. Tetapi saya kira Jabatan Bekalan Air Kota Belud harus memahami ada tahap haknya kesabaran rakyat. Kita telah berbelanja ratusan juta. Saya sendiri memastikan ratusan juta kita belanja untuk bekalan air di Kota Belud ini. Tapi sampai hari ini masih lagi bekalan air ini menjadi bahan perbahasan di kedai-kedai kopi. Jadi saya minta Jabatan Bekalan Air, saya tidak mau lagi dengar alasan yang pada saya tidak masuk akal. Contohnya tentang transformer yang belum sampai, dialihkan lagi kepada Tenaga Nasional Berhad ataupun SCSB. Itu saya tidak mau dengar. Sebagai ahli parlimen Kota Belud ini, perancangan projek mesti disusun dengan baik oleh jabatan-jabatan berkenaan. Kalau loji itu akan siap dalam masa 6 bulan, maka 6 bulan lebih awal lah transformer itu mesti dibuat dan diorder daripada SCS. Saya tidak boleh terima alasan-alasan yang membebankan rakyat di daerah Kota Belud ini. Kalau loji tidak ada, itu saya paham. Kita sudah bina 4 loji. Kalau orang bilang pipe tidak cukup, saya kira tuan-tuan 2-3 tahun ini kita sudah nampak korek tanah, timbun tanah, korek tanah, timbun tanah. Pipe sudah tanam di seluruh daerah Kota Belud ini. Tapi sampai sekarang rakyat maukan, bukan alasan daripada Jabatan Bekalan Air, tetapi rakyat maukan kalau pipe itu dibuka, air turun daripada pipe itu, keluar daripada pipe, bukannya angin. Saya kira Jabatan Bekalan Air Kota Belud harus memperbaiki prestasi. Saya tidak terima prestasi yang setengah masak, kerana Jabatan Bekalan Air ini amat penting dalam pembangunan Kota Belud. Dia bukan sahaja untuk memberi bekalan air kepada penduduk, tetapi dengan kemampuan bekalan air nanti, saya tidak mau projek di Kuala Abai ini nanti yang kita buat, minyak dan gas ini akan terbantut atau terlewat kerana bekalan air yang tidak mencukupi. Kerana kalau bekalan air tidak ada, projek itu lewat, lambat, maka 1000 anak-anak muda tidak akan mendapat pekerjaan dengan cepat. Jadi banyak rentetan masalah jika Jabatan Bekalan Air Kota Belud ini tidak mampu untuk mengurus bekalan air di daerah Kota Belud. Jangan salahkan kerajaan. Kadang-kadang kerajaan bagi 100 juta, kita minta 100 juta dia bagi. Tetapi pengurusan, jangan hanya pikirkan tentang projek. Saya ingin beri amaran, jangan hanya pikirkan tentang projek, mencari kontraktor, tapi kontraktor sudah dapat, projek dapat, hasilnya tidak dapat diterjemahkan dengan baik untuk rakyat di daerah Kota Belud.
Sekolah begitu juga. Kita bagi tanah, kita bagi peruntukan. Jabatan, pejabat mesti bekerja kuat memastikan sekolah-sekolah ini tidak terbengkalai, tidak lambat. Kerana rakyat di daerah Kota Belud ini setia kepada Kerajaan Barisan Nasional dan kita harus jaga mereka. Kadang-kadang tuan-tuan, saya merasa marah dan kecewa kerana ada isu ini pada saya boleh diselesaikan dengan hanya memberi penekanan sedikit, menyelesaikan masalah di luar kota. Jangan bagi saya alasan loji itu tidak boleh dibuat kerana transformer elektrik tidak ada. Itu bukan masalah rakyat, itu masalah jabatan bekalan air. Kalau tidak boleh bekerja, bagi tahu sama saya. Senang kita atur. Mungkin orang lain boleh bekerja lebih baik. Kalau tidak mampu untuk menyelesaikan bekalan air, minta daripada saya ratusan juta, kita bagi ratusan juta. Tapi kalau tidak selesai, bagi tahu. Pindah tempat lain, tidak ada masalah. Kita cari orang lain yang boleh buat masalah di daerah Kota Belud, menyelesaikan masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, aku maaf, mak dendakan ni wan. Ngira aku marah tu, tapi masalah bekalan air ini yang menjadi masalahnya saya. Kerana saya janji apa yang dijanjikan oleh Jabatan Bekalan Air. Tidak ada masalah, Datuk. Bulan 3. Tidak ada masalah, Datuk. Bulan 5. Jadi saya bagi alasan dan juga jawapan kepada rakyat. Jadi kalau tidak boleh deliver, susahlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya diberikan surat cinta oleh Tuan Imam berkenaan dengan masalah kelas kafah di kampung Kuala Abai ini. Saya baca suratnya dan saya fahami. InsyaAllah Tuan Imam, kalau susah, InsyaAllah saya akan bantu dari segi kelas kafah ini. Dan apa yang diminta di dalam surat itu berbentuk bantuan-bantuan, itu saya akan selesaikan InsyaAllah dengan cara. Yang keduanya, JKK juga tadi Saudara Rahim ada mengatakan kepada saya beberapa keperluan kampung. Ada 2-3 perkara yang diperlukan. Pertamanya, saya boleh ambil hanya 1-2 lah, terlalu banyak yang diberi tadi. Pelan-pelan, tarik nafas ni. 2 daun, teduh tu. Saya akan bagi peruntukan untuk penyediaan tong-tong sampah yang beliau katakan diperlukan di beberapa kawasan di sini. Itu saya selesaikan. Dan yang kedua ialah pembinaan anjung untuk masjid di kampung Kuala Abai ini akan saya lakukan juga dengan kos lebih kurang RM40,000. Itu saya luluskan supaya masyarakat di kawasan ini dapat menunaikan ibadah mereka, terutamanya menjelang Ramadan ini nanti, insyaAllah dengan lebih selesa. Saya tahu ada permohonan daripada belia, itu saya akan fikirkan dalam masa yang akan datang. InsyaAllah banyak lagi yang kita mampu buat. Dan yang lebih penting kepada saya ialah program seperti ini terus diberikan respon yang baik oleh rakyat tempatan dan juga pemimpin tempatan. Saya amat berharap sebagai penutupnya, semoga program bakti masyarakat ini akan dapat mencapai matlamat dengan jaya.